parking tak cukup. Jalan yang dibuat itu satu, orang letak jalan kereta tepi jalan lagi, saya saman. Bila saya saman, YB akan datang tu. Timbang rasa lah tu. Ini saya punya konstitusi. Dalam hati saya tak bertanding. Saya hanya menjalankan tugas saya mengikut undang-undang. Kenapa Tuan Datuk-Datuk YB semasa meluluskan projek ini tidak memikirkan akan kesejahteraan konstitusi? Setiap adun maupun ahli parlimen tablet terlibat dalam sebarang perancangan. Saya telah suarakan perkara ini banyak kali. Hanya ahli majlis terlibat boleh attend saja. Hanya pengarah pelesenan, pengarah perancangan dan juga YDP dan dia sebenarnya patut dipersalahkan. Perkara yang sama telah saya selaku wasit Ketua Polis Pulau Pinang dan Ketua Polis Kuala Lumpur. Bila saya bertemu dengan MBPP dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, perancangan bandar tidak pernah mengambil kira akan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Exactly. So dia balik-balik kepada YB, ahli majlis apabila tuan-tuan meluluskan sesuatu projek. Apabila sesuatu projek itu diluluskan, lepas tu jam. Bila dah jam, you panggil saya datang untuk jaga simpang. Kawasan tu sebelum ni ada kot 500 orang. Jalan satu hala, jalan orang panggil apa? One lane, both ways. Sekarang you banner satu kolo yang boleh melibatkan 5,000 orang. So lonjakan sampai 100% penduduk di situ. Tempat parking tak cukup. Jalan yang dibuat itu satu, orang letak jalan kereta tepi jalan lagi, saya saman. Bila saya saman, YB akan datang tu. Timbang rasa lah tu. Ini saya punya konstitusi. Dalam hati saya tak bertanding. Saya hanya menjalankan tugas saya mengikut undang-undang. Kenapa Tuan Datuk-Datuk YB semasa meluluskan projek ini tidak memikirkan akan kesejahteraan konstitusi? Yes. Ada YB yang diluluskan. Tahu? Langsung tak terlibat dalam perancangan. Sama. Okey. Ini adalah YDP dengan you. So, tahu sebab ini disalah-hatikan selalu. Setiap adun maupun ahli parlimen tablet terlibat dalam sebarang perancangan. Saya telah suarakan perkara ini banyak kali. Hanya ahli majlis terlibat boleh attend saja. Hanya pengarah pelesenan, pengarah perancangan dan juga YDP dan dia sebenarnya patut dipersalahkan. Tolong datang sini. Sebab ada yang berasa di sini. Saya tak pernah masuk mana-mana tempat. Terima kasih Datuk. Dan saya ingin mengatakan di sini pemilihan YDP juga dibuatkan oleh siapa? Bukan saya pula. Okey. Sebab saya pernah bantah pemilihan sebagai escort saja di sini. Sebenarnya datang dari mana kita tahu. Asyik daripada pusat dan juga kita tahu saya nanti nanti orang rumah datang di sini pula. Susah nanti. Ya. Cukup di tempat itu. Dan sebenarnya ahli politik adun MP tak terlibat. Terima kasih. Dan saya juga ingin mengatakan di sini bagaimana adakah peranan Exco Pembangunan Negeri memainkan peranan. Exco Pembangunan Negeri harus mengambil kira dalam perancangan bandar. Sekiranya Datuk Seri kata begitu, biar saya bawa beberapa laporan. Kalau buat laporan saya telah baru-baru ini telah tulis kepada MPK dan juga kepada Pejabatan dan Pentadbiran Persekutuan. Tanah di Bukit Bandar Botani sepatutnya dirumuskan adalah untuk setelah pendirian sedang dilakukan tanpa dikawal. Saya telah tulis kepada MPK sehingga hari ini tak ada jawapan. Dia tak ada jawapan. PDG tak ada jawapan. Kementerian Pendidikan pula jawab, dia jawab. Tolong panggil Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk membahas siasat. Siapa ini buat? Sebenarnya pegawai kerajaan yang paling tinggi dalam kerajaan sentiasa mereka melepaskan diri
menggunakan orang politik. Sebenarnya pegawai kerajaan yang tinggi. Sebenarnya ini yang berlaku. Dan apabila kita bawa paper dalam MMKM, saya dua penggal ekskop kerajaan Islam. Kita bawa dalam MMKM, sudah ada list yang besar daripada mana semua adalah inilah kerajaan daripada. Kalau kita berlawan keputusan YDP atau keputusan nanti, ini kerajaan melanggar hak pegawai, kita melanggar rancangan daripada pegawai Melayu. Macam saya, selalunya saya tak suka perancangan JPS sebenarnya kerja-kerja yang mereka buat. Apabila saya mengutuk, mengkritik, mereka kata dana pantura tak suka orang Melayu. Ini cara pengajaran dan sering. Sebab saya telah bayangkan saya antara kontroversi tiga. Dalam parlimen saya sama, dalam MMK saya duduk, saya sama tu sebab saya boleh keluar tanpa dot, like dot. 10 years as EXCO member, tak pernah ada sebarang salah laku kontroversi. Because I was always vocal and my hand are clean. Thank you. Okay, baik, Pak, pergi saya depan dulu. Dah panas ni dah. Okey, Pak Seri. Saya tambah satu lagi tentang kelulusan perancangan bandar ini. Dia ada satu jawatan kuasa. Betul. Di peringkat BPT. Ini jawatan kuasa One Stop Center. Dan dalam jawatan kuasa One Stop Center ni pun semua jawatan ada. Termasuklah polis juga kena bagi pandangan kalau meneruskan atau tidak sesuatu pembangunan dan perancangan tempatan itu. Tapi kadang pengalaman saya semasa menjadi ahli majlis pun saya pun beli juga kenapa ada yang tak bersuara ni. Betul. So nak harap kita sebagai ahli majlis bersuara. Sebab kita juga bergantung harap kepada pandangan dan cadangan dan kajian yang dibuat oleh agensi-agensi teknikal. Correct. Because itu yang diorang kena pembentangkan. Dan jawatan kuasa OSC ni tak ada ahli majlis pun boleh diadakan mesyuarat. Dia tak ada masalah sebab kita dah pusatkan kuasa tu setempat. Tidak ada kuasa orang politik, tidak ada kuasa ahli majlis. Dan ianya bermula daripada tahun 2008 di Selangor ni memang dia semua, dia tidak ada kuasa ahli majlis itu secara mutlak. Itu yang saya cuba nak kepada jawapan YB tadi. If you have raised your concern, right, and it's registered, and that's why you can stay in your power, because that's why people re-elected you, because you raised the people's concern. Itu saja. That's what we need. You raise the people's concern. Itu saja. It's not about pointing fingers or what. Play your role, I play my role. Simple as that. My role is very limited in the sense of one is finished, one is built. You cannot come to me. Kalau jalan itu telah dibuat sebegitu besar, contohlah jalan lah ni, contoh jalan, dan tak cukup parking, you cannot come to me to pilih kasih yang ini boleh saman, yang ini tak boleh saman dan sebagainya, because it's been good. Dan kepada pegawai saya yang pernah bekerja dengan saya, cuba tanya dulu, when they go and call for this kind of meeting, please voice your or our concern. The problem with us, pegawai kerajaan, terutama PDRM, we are being transferred more often or not. So seorang OCPD akan ada lain pemikiran. Seorang lagi OCPD datang pemikiran lain. Ada yang datang ambil kisah, ada yang datang tak ambil kisah. Pun ada ini. Pegawai-pegawai kerajaan yang lain yang ada pada ini, permasalahan yang timbul ini mungkin melibatkan jabatan dan agensi tuan-tuan semua. Akhirnya dilonggokkan, akhirnya apabila datang isu yang melibatkan polis, semasa perancangan tak ada terlibatkan polis. Apabila dah siap, dia akan jadi polis isu, and we cannot solve that problem. Macam rumah Kapten tadi, daripada konteks keselamatan, kalau kita pergi kepada negara yang lebih maju, taman-taman dia is not connected. Dia satu jalan masuk, satu jalan keluar. Tapi dalam konteks pembangunan ni, tanah ni company A buat, tanah ni beri kepada B.
Okay, A dengan B tiba-tiba buat jalan. Sebab apa? Kadang-kadang masalah kita juga. Oh, saya tak nak keluar tu. Abang, jauh, kedai sebelah sana je. Kita potong lah kat sini. Itu pun attitude kita juga. Nak dekat. Semua nak dekat. Kalau macam tu, kedai lebih baik kita buat dalam rumah tu. Itu masalah. It's all about governance and mentality. Planning. Governance, mentality, and planning. That's how we move forward. Tapi buat masa ni masalah captain is how to move forward when the things is already interconnected. Okay? Yang itu saya pun pening. Ayolah. So it has now one is been raised. Siapa kuasa yang menentukan nak letak pagar ni? KPKP lah. Kementerian. Ada kat sini? Tak ada. Alright. So, YB, don't get me wrong. When I say that, is that you voice it out. If you don't voice it out, macam mana saya cakap pegawai saya bertukar dan kat sini, ada juga YB yang duduk one term je. Dan tak kisah. Ada. Alright? And don't even understand what is the process. Right? So that's why I think Malaysian politics have changed. Malaysian politics is all about governance nowadays.